Buletin pagi 25 Disember bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. Angka korban tsunami Teluk Sunda meningkat kepada 373 orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angka korban tsunami Selat Sunda selepas pencarian hari kedua mencecah 373 orang. Angka ini dijangka meningkat memandangkan operasi kini diteruskan ke kawasan yang sebelum ini terputus hubungan. 128 dilaporkan hilang dan dikuatiri telah meninggal dunia. Hampir 1,500 orang cedera dan sedang dirawat di beberapa rumah sakit berhampiran. Jumlah mangsa yang ditempatkan di penempatan sementara berkurang secara drastik, iaitu dari 11,453 kepada 5,361 orang kerana sebahagian besarnya telah pulang ke kediaman masing-masing. Selain korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan kerugian infrastruktur termasuk 681 unit kediaman dan 69 unit hotel dan villa. Pesisir pantai Pandeglang merupakan daerah yang paling terjejas akibat tsunami Selat Sunda. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR yang diteruskan bagi mencari mangsa yang dikuatiri terperangkap di sebalik runtuhan. Namun, kekurangan peralatan dan jentera menyukarkan lagi keadaan. Video yang dikongsi ini menunjukkan kemusnahan di sebuah lokasi di mana kumpulan pop rock terkemuka Indonesia, Seventeen, mengadakan persembahan ketika tsunami melanda. Setakat ini, 2 anggota kumpulan itu disahkan meninggal dunia, iaitu pemain bas Bani atau Muhammad Awal Purbani dan gitarisnya Herman Sikumbang alias. Manakala seorang lagi anggotanya, Andy, serta seorang kru dikenali sebagai Ujang masih belum ditemui. Berita sedia itu dikongsi menerusi akaun Instagramnya. Dylan Zahra, isteri penyanyi kumpulan Seventeen, Rayfian Fajar Shah atau dikenali sebagai Ifan, ditemukan meninggal dunia. Ia selepas usaha mencari selama 2 hari dilakukan di sekitar lokasi yang dilanda tsunami. Kemarin engkau masih ada di sini, bersamaku menikmati rasa ini. Bait-bait lagu kemarin oleh kumpulan Seventeen seakan menggambarkan apa yang dilalui penyanyinya, Ifan. Duka yang mendalam dirasakan selepas mayat isterinya akhirnya ditemui selepas 2 hari pencarian. Turut ditemui mayat seorang lagi anggota kumpulannya, Andy, pemain drum. Di laman Instagramnya, penyanyi itu mengesahkan perkara tersebut. Beliau turut memuat naik visual keranda Dylan yang sudah ditemui itu. Ifan merupakan satu-satunya anggota kumpulan itu yang terselamat ketika membuat persembahan di Tanjung Lesung Beach Resort di Pandeglang, Banten. Rakaman yang tular memaparkan saat dramatik pentas utama yang roboh di badai tsunami. Seorang pekerja Bangladesh maut selepas terjatuh dalam lubang lift dari tingkat 3 di tapak pembinaan bangunan di Sri Manjung, Perak. Nahas berlaku ketika mangsa berusia 32 tahun dipercayai sedang melakukan kerja di tingkat atas bangunan terbabit sebelum terjatuh. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Sri Manjung, Zabudin Matrus, berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu pada jam 4.40 petang semalam. Menurutnya, mangsa terjatuh dalam lubang lift yang dianggarkan sedalam kira-kira 3.6 meter dan tidak sedarkan diri. Bomba mengambil masa selama kira-kira 20 minit untuk membawa mangsa keluar dengan menggunakan tali. Lelaki berkenaan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
Niat dua penjenayah untuk menghantar sebuah lori trailer disyaki curi kepada individu dipercayai pembeli di Tanah Merah, Kelantan tidak kesampaian. Suspek ditahan selepas lori dinaiki mereka dipintas pasukan polis di Kampung Oh, Jertih, Terengganu semalam. Tindakan pasukan polis peronda cuba menahan suspek dirakam orang ramai dan tular di media sosial. Lori trailer sebelum itu dikesan dalam keadaan mencurigakan di Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru dekat pusat Bandar Jertih. Pemandunya enggan menghentikan kenderaan, sebaliknya memecut laju menuju ke Kampung Oh. Suspek turut memandu secara melulu dan berbahaya bagi mengelak ditahan. Anggota polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan yang mengenai tayar bahagian kanan lori. Suspek pemandu lori berusia 40-an ditahan selepas lori berkenaan terbabas di tepi jalan. Pemeriksaan polis mendapati suspek memiliki 8 rekod jenayah lampau. Manakala suspek kedua yang melarikan diri ditahan pada jam 5.40 petang semalam di kawasan sawah padi kampung berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Zamri Muhammad Rowi berkata, lori trailer disyaki dicuri di Jengke Oktober lalu. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menafikan dakwaan bahawa racun makhluk perosak haram dibekalkan melalui skim insentif pengeluaran padi SIPP dalam mengawal serangan siput gondang. Sebaliknya, bekalan racun itu diluluskan Jawatankuasa Teknikal Bantuan Kerajaan kepada industri padi dan beras di bawah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Kementerian itu dalam satu kenyataan memaklumkan bekalan itu terbukti berkesan secara saintifik dan selamat digunakan bagi mengawal siput gondang dengan pematuhan penuh terhadap prosedur operasi standard SOP. Mengulas isu penggunaan racun perosak Fantin Acetate secara haram oleh pesawah di kawasan Jelapang Padi Utara Semenanjung. Isu itu telah dipantau dan diawasi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA dan Jabatan Pertanian. Menurutnya, racun itu bersifat sangat toksik dan karsinogenik dan boleh mengakibatkan kerengsaan kepada kulit serta gangguan sistem pernafasan dan peranakan. Namun masih digunakan pesawah atas faktor harga murah, mudah diaplikasikan dan kesan yang dilihat secara serta-merta. MADA dan Jabatan Pertanian akan meneruskan usaha memberi kesedaran kepada pesawah tentang bahaya penggunaan racun berkenaan. Jabatan Imigresen akan menambah baik kemudahan prasarana di pintu masuk dan keluar dari negara ini dalam usaha mengurangkan kesesakan ketika kerja-kerja pengesahan pasport terutama pada waktu puncak. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Mustafar Ali berkata bagaimanapun perkara itu akan dibawa ke pengetahuan Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu sebelum disahkan. Kerja-kerja itu membabitkan penambahan kaunter-kaunter di kawasan berkenaan yang pastinya turut memberikan impak kepada struktur bangunan di Kompleks Imigresen, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS. Sekiranya perkara ini menjadi kenyataan, masalah kesesakan di ICQS dapat dikurangkan. Langkah ini sekaligus meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kepada masyarakat. Kesesakan ini berlaku kerana biasanya apabila banyak volume kemasukan tetapi pintu masuknya 2 saja, maka dia akan panjanglah. Bila panjang tu sesak. Bila sesak dengan keadaan panas ataupun masa hujan, tentunya kita merasai denyut nadi masyarakat dalam soal kepayahan dan ketidakselesaan mereka. Dan ini insya-Allah kita cuba perbaiki terus. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat urusan keluar masuk di ICQS Rantau Panjang, Kelantan. Pihaknya tidak menolak kemungkinan untuk memperkenalkan sistem M-Bike seperti yang digunakan di ICQS Johor. Sistem ini lebih pantas dengan menggunakan pasport pada alat pengimbas dan biometrik. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah menyasarkan sekurang-kurangnya 1% daripada lebih 50 juta penduduk Korea Selatan untuk melancong ke negeri ini tahun depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liu berkata perkara itu pasti dapat direalisasikan menerusi penerbangan terus oleh Jeju Air dari Muan di Korea Selatan ke Kota Kinabalu. We currently have this we currently have this connection to Kota Kinabalu. We would like to thank Jeju Air for making that particular route a little merrier. We are very happy indeed with what the Korean airlines are doing and bringing in more tourists to Sabah.
Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi penerbangan terus Muan Kota Kinabalu. Penerbangan terus Jeju Air itu adalah sebanyak 2 kali seminggu, iaitu pada Khamis dan Ahad. Ia destinasi kedua yang ditawarkan Jeju Air selepas Seoul ke Kota Kinabalu. Syarikat berkenaan turut merancang memulakan penerbangan terus dari Busan ke Kota Kinabalu tahun depan. Sehubungan itu, Datuk Christina berharap semua operator pelancongan di Sabah giat melakukan promosi agar sasaran lebih 500,000 pelancong dari Korea Selatan dapat dicapai. Polis Johor akan meletakkan pegawai perhubungan di rumah-rumah ibadat termasuk kuil, gereja dan tokong di Johor bagi membendung sebarang insiden mahupun kegiatan jenayah. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata, inisiatif telah dilaksanakan di 668 buah masjid membabitkan seorang pegawai ataupun anggota melaksanakan peranan itu. Masjid kita dah buat coverage. Jadi bukanlah kata kita tak pandang dari segi kuil ataupun temple ataupun church. No. Kita sebenarnya di Bukit Aman, kita pun di peringkat Bukit Aman pun telah berbincang dan kita sedang menuju. It is on the table. It is on the table, but walaupun on the table untuk melantikkan PPS ni dalam discussion, tetapi kita secara di state Johor, bagi Johor saya telah pun melihat akan perkara ni dan kita dah ada pegawai-pegawai dia, tapi kita tidak ada pelantikan khusus. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar pegawai perhubungan sekolah dan masjid di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Ketika ini, pegawai perhubungan sekolah diletakkan di sebanyak 1,322 buah sekolah seluruh Johor. Muhammad Khalil berkata beliau turut menggalakkan agar pegawai perhubungan itu menjalankan tugas dengan lebih kreatif dan inovatif bagi memastikan hubungan antara pihak sekolah dan masjid. Terdahulu, seminar dengan kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Johor dan Jabatan Agama Islam Johor turut membincangkan isu-isu dan permasalahan. Perkahwinan campur memberi ruang kepada dua kaum berbeza menikmati dan mengamalkan tradisi serta budaya masing-masing. Bagi pasangan Stephen Pung dan Cheryl Simon, Hari Natal atau Christmas menyatukan keluarga mereka sejak 30 tahun yang lalu. Ikuti kisah mereka dalam laporan khas Christmas yang disediakan. Cheryl Simon, 51 tahun, berbangsa India dan suami Stephen Pung, 63 tahun yang berbangsa Cina, melangsungkan perkahwinan pada tahun 1992. Cheryl mengakui mula mencintai budaya dan makanan tradisi masyarakat Tionghoa, termasuk yisang setiap kali perayaan Tahun Baru Cina. Begitu juga bagi Stephen, beliau menghormati dan mula pelajari adat kaum India sejak berkahwin bagi mendapatkan restu ibu bapa Cheryl. Of course, my parents said, why Chinese? Yeah, why Chinese? And I say, why not? yes. Okay, all right. So then in fact, I didn't ask them why not, but in my heart I was thinking, why not? You know, why? What's wrong? You know? What's wrong? Yeah. But eventually they accepted it, and we didn't have any problems. I didn't have any problems with his parents, because they love me so much. Yeah, they love me so much. Cool. Yeah. Okay. And of course I love them back also because they were super nice to me, and of course his family also. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 3 cahaya mata, Leon Pung, Megan Pung dan Zachary Pung masing-masing berumur antara 20 hingga 25 tahun. Pertembungan dua kaum yang lebih dikenali sebagai Chindian ini sudah tentu sekali terlihat pada raut wajah yang unik dimiliki ketiga-tiga anak pasangan ini. Because I'm Chinese but not Chinese enough. Yeah. And I'm Indian but not Indian enough. So I'm in between. Perayaan Christmas pada tahun ini juga merupakan antara yang termanis selepas Cheryl bebas kanser rahim sejak beberapa bulan lalu. Because my mom just went for her first chemo at that time and her hair started falling. So she decided to shave it and we just wanted to support her. Kemeriahan sambutan perayaan Christmas pasti dihiasi dengan kilauan lampu-lampu selain pokok-pokok Christmas dan dekorasi di rumah. Sudah menjadi kemestian bagi keluarga ini untuk menggayakan pakaian sedondon mengikut tema. Kepada semua rakyat Malaysia, kami sekeluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Selamat Tahun Baru.